Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Untuk hari ini, kita akan sambung subtopik seterusnya 11.5 iaitu translasi, pantulan dan putaran sebagai isometri. Okey. Boleh buka dulu buku teks kamu muka surat 230. Cikgu, kau cakap apa cikgu? 230. Bye-bye. Cikgu tak upload nota sangat sebab macam dia kita banyak nak guna daripada buku teks saja. So kamu boleh rujuk buku teks saja. Okey, tapi sebelum mula, Mahir diri lah. Mahir diri 230. Apa? Itulah yang 11.5.1 tu. Ke 11.5 translasi, pantulan dan putaran sebagai isometri. Muka surat 230. 3. Yang 7. Dah jumpa tak Wafi? Dah. Jumpa. Okey, tapi sebelum kita mula yang tu, cikgu nak siapa yang dah print ataupun yang dah buat soalan latihan ni, kamu rujuk balik jawapan yang kamu buat tu. Alamak, sorry. Okey, rujuk balik, pastikan apa yang kamu buat tu betul lah. Okey. Sebab ada yang buat tu dia betul tapi kurang tepat dan kurang kemas. Okey, untuk soalan nombor 1 tu cikgu dah tunjuk dalam video yang cikgu letak dalam grup. Nombor 2 macam ni. Okey, pastikan kamu ambil 2 pasang objek dan image tu. Okey, nombor 3 macam tu. Pusat dia pada C tu. Okey, pada C kat situ. Okey, nanti kalau kamu nak semak jawapan boleh print ataupun boleh salin balik jawapan. Okey, untuk yang ini nak huraikan putaran mesti bagi tahu sudut, arah dan pusat putaran. Jadi nak tak nak kamu kena cari juga pusat putaran dia. Okey, buat pembahagi dua sama serenjang. Okey, buat pembahagi dua sama serenjang, gariskan, kemudian gariskan, cari persilangan, sini adalah pusat. Okey, sama juga dengan nombor 2, mesti cari pusat dulu. Macam yang ini 180 darjah, dia tak perlu ada arah. Sebab kalau kamu pusing mana-mana arah pun dia dapat yang sama juga. Okey, kalau P ni pusing ikut arah jam pun dapat P prime. Pusing lawan arah jam pun dapat P prime. Okey. Kalau kamu nak tengok macam mana dia punya aplikasi, kamu boleh guna kata suri ataupun kamu boleh guna perisian GeoGebra. Okay, kamu type je dekat search tu. Kamu type GeoGebra. Dia akan keluar lah. Okay. Kemudian yang kedua, muka surat kedua latihan tu. Okey, yang ini dia kata R ialah image bagi satu objek di bawah putaran yang diberikan. Bulatkan objek bagi R. Jadi kamu pilih. Okey. R ni image. So bila dia kata 90 darjah ikut arah jam, nak cari objek dia kamu kena buat lawan lah. So lawan arah jam 90 darjah dapat B. Okey. Bukan kamu ikut arah jam juga sebab yang ni daripada objek, kamu daripada image kamu nak cari objek. Jadi kamu kena berlawan arahnya. Sama kalau nombor 2 ni tak payahlah tengok lawan arah dia sebab arah dia tak ada. Jadi kamu tengok R yang sama lurus dengan dia adalah C. Okey, yang A, B, D tu tak sama.
Okey, nombor 3, putaran 90 darjah lawan arah jam. Jadi bila nak cari image, kamu kena ikut arah jam. Okey, so bila putar ikut arah jam dapat B. Nombor 4, 270 darjah lawan arah jam. Kamu macam biasa terbalik kan? Ikut arah jam. So daripada R, ikut arah jam 270 darjah. So dapat A. Okay. Sebenarnya kalau kamu completekan dia 270 darjah lawan arah jam, dia sama dengan pusingan 190 darjah ikut arah jam. Kalau lawan arah jam, jadi ikut arah jam. Dia nak lengkapkan. Okey, pasangan dia tu. So yang ni nanti kamu semak jawapan kamu. Okey. Kalau kamu tak faham boleh tanya cikgu. Okey, nanti cikgu cuba fahamkan kamu. Tengoklah kita buat WhatsApp video call ke apa ke kan. Okey, sebelum-bolehnya tolong fahamkanlah. Terutama cara nak cari pusat putaran. Kalau kamu tak dapat cari pusat putaran, nanti macam mana kamu nak perihalkan putaran? Okey, yang penting mesti tahu cari cara cari pusat putaran. Okey, so kita terus sambung untuk pelajaran kita hari ni. Apa yang kita nak belajar ada dua perkara, 11.5.1 dan 11.5.2. Okey, 11.5.1 kita nak menyiasat hubungan antara kesan, translasi, pantulan dan putaran terhadap jarak di antara dua titik pada objek dan image. Dan seterusnya menerangkan isometri. Okey, kata kuncinya kat sini kita nak tahu apa itu isometri. Okey. Yang kedua, 11.5.2 menerangkan hubungan antara isometri dengan kekongruenan. Okay, cikgu harap kamu ingat lagi kongruen tu apa. Sebelum kita belajar translasi dulu, kita dah belajar dah kongruen. Okay, kongruen adalah sifat objek dan image di mana bentuk dan saiz adalah sama. Okay, kongruen maksudnya bentuk dan saiz adalah sama. Okay, itu sifat untuk objek yang kongruen. Okay, so yang ini yang muka surat 230. Kamu tengok penerangan dekat atas dia tu. Okay. Ada satu objek segitiga yang ini. Okay. Untuk objek segitiga yang itu, cuba kamu perhatikan. Yang manakah translasi, yang manakah pantulan, yang manakah putaran. Kan kita dah belajar 3 jenis transformasi, translasi, pantulan dan putaran. Image 1 tu apa transformasi dia? Image 2 tu apa transformasi dia? Image 3 tu apa transformasi dia? Okey, cuba tengok. Image 1 ni apa transformasi dia? Kamu agak-agak apa? Objek ke image 1 tu. Translasi ke, pantulan ke, putaran? Siapa yang nak jawab? Kamu dah belajar tiga-tiga ni, translasi, pantulan dan putaran. Kalau yang image 1 tu translasi ke, pantulan ke, putaran? Image 1. Image 1. Ini. Tahu tak? Siapa-siapa nak jawab? Cuba kamu fikir. Dia tu menunjukkan ciri-ciri apa? Adakah objek dengan saiz sama? Objek bentuk dan saiz sama? Kemudian tengok orientasi dia. Tengok orientasi dia. Tengok dia ada pusat putaran ke? Dia ada paksi pantulan ke? Dia bergerak sahaja. Boleh kenal pasti tak? Boleh tak? Misuna, Wafi, Chun Siang, Famin, Munis. Boleh kenal pasti tak? Image 1 tu translasi ke, pantulan ke, putaran? Yang ni image 1 ni.
Tak tahu imej 1 tu. Kalau imej 2 tu apa? Miss Suna nak jawab apa? Pantulan. Imej 2 tu adalah pantulan. Okey. Imej 2 adalah pantulan. Imej 3? Imej 3 apa? Putaran cikgu. Imej 3 bukan putaran. Kalau kamu tengok, dia tak berpusing pun imej 3 dengan objek ni. Okey, kalau kamu tengok objek dengan imej 3 ni dia bergerak aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Dia bergerak ke kanan, dia bergerak ke bawah. Okey, bila bergerak ke kanan, bergerak ke bawah, kita panggil dia translasi. Okey, so imej 2 adalah pantulan, imej 3 adalah translasi, so imej 1 adalah putaran. Okey, nampak dia bagi pusat putaran tu dekat situ. So putaran dia daripada sini ke sana 90 darjah ikut arah jam. Kamu cikgu tengok ramai lagi yang dia tak boleh nak kenal, terutamanya putaran ni. Okey, kamu kena pandai bezakan antara pantulan, putaran dan translasi. Kena pandai bezakan. Okey, kata kunci dia bila kamu nak bezakan ketiga-tiga transformasi tu, pantulan dia mesti ada paksi pantulan. Okey, kamu tengok paksi pantulan mana objek yang memantul. Okey, nampak? Imej 2 memantul. Kemudian kamu tengok pusat putaran. Okey, kalau ada pusat putaran kamu tengok yang mana berputar daripada pusat ni. Kalau kamu tengok, kalau imej 3 nampak jauh sangat takkan berputar punya. Jadi imej 1 adalah putaran. So imej 3 adalah translasi sebab kamu tengok kedudukan ni sama je, tak berubah. Kalau puncak di atas, yang ni pun puncak di atas. Okey, dia tak berubah. Kalau translasi, dia takkan berubah. Orientasi dia takkan berubah. Okey, yang akan berubah orientasi hanyalah pantulan dan putaran. Itu cara nak kenal dia. Okey, jadi apa kaitannya dengan jarak objek dengan imej? Yang kita kata kaitannya jarak objek dengan imej. Okey, kalau kamu perhatikan setiap objek dan setiap imej ni, jarak antara titik dia ni, dan jarak antara titik ni semua sama. Okey, yang ni 2 unit, yang sini pun 2 unit, sini pun 2 unit, sini pun 2 unit. Okey, kalau yang tegak ni 4 unit, yang sini pun 4 unit, imej 3 pun 4 unit, imej 2 pun 4 unit. Okey, nampak? Maksudnya bentuk dia dan saiz dia sama. Okey, saiz dan bentuknya sama. Itu kaitan antara jarak antara dua titik tu. Okey, bentuk dan saiz dia sama. Okey. Jadi jika kamu petakan kepada suatu imej yang sentiasa kongruen, bentuk dan saiz sama tu maksudnya kongruen, itu adalah isometri. Okey. Isometri ini adalah transformasi. Okey. Isometri adalah transformasi. Apa yang kamu kaji tadi ni? Apa yang kamu kaji tadi sini, daripada objek ke imej ni, ketiga-tiga transformasi yang kita kaji tadi, semuanya adalah isometri. Okey, semuanya adalah isometri. Okey, so kalau kamu nak tahu isometri itu apa? Isometri adalah transformasi. Transformasi yang mengekalkan jarak di antara sebarang dua titik pada objek asal. Iaitu ia mengekalkan bentuk dan saiz asal objek. Transformasi isometri. Okey? Senyap dia semua ni, cikgu tak tahu lah kamu pening ke tak sebab panjang sangat kita sembang kat sini. Okey? Sebenarnya simple je cikgu nak bagi tahu dekat sini. Jangan.
Simple je cikgu nak bagi tahu. Isometri ni adalah transformasi yang kamu dah belajar tu, yang tiga-tiga tu, sebab dia adalah semua bentuk dan saiz ni sama. Sebab tu kita panggil dia isometri. Translasi, pantulan dan putaran semuanya adalah transformasi isometri sebab dia mengekalkan bentuk dan saiz. Bila dia tanya apa dia isometri? Transformasi yang mengekalkan bentuk dan saiz. Transformasi isometri adalah translasi, pantulan dan putaran. Okay. Kalau kamu nak tahu faham ke tak faham, kamu tengok contoh 24 tu. Kamu jangan pening-pening macam tu. Yang cikgu nak kamu faham, isometri adalah transformasi yang mengekalkan bentuk dan saiz. Mesti fahamkan ayat tu. Isometri adalah transformasi yang mengekalkan bentuk dan saiz. Okay, itu isometri. Okay, tengok contoh 24. Antara darjah A, B dan C yang manakah merupakan imej isometri bagi objek yang berlorek di bawah suatu isometri? Okay, yang manakah merupakan imej isometri bagi objek yang berlorek di bawah suatu isometri? Okay, dia bagi objek. Kemudian dia bagi A, B, C. Yang manakah isometri? Okay, tadi isometri kata kunci dia, objek dia mempunyai saiz dan bentuk yang sama dengan imej. Jelas dekat sini kamu nampak antara A, B dengan C ni, yang mana yang sama bentuk dan saiz? Yang mana yang sama bentuk dan saiz? Wafi. A. Bagus Cun Siang. Bagus Wafi. Fahmi dengan Munis dengan Misuna nampak tak? A tu bentuk dan saiz dia sama. Okay. A ni bentuk dan saiz dia sama. Okay. So darjah A ialah imej isometri kerana bentuk dan saiznya sama. Tapi kalau cikgu tanya apakah transformasinya? Objek ke A ni apa transformasi dia? Translasi ke, pantulan ke, putaran? Daripada objek ke A tu. Daripada objek ke A tu, transformasi isometri dia apa? Translasi ke, pantulan ke, putaran? Kita tahu A tu imej isometri. Putaran. Junsiang jawab putaran. Misuna jawab apa? Isometri cikgu. Dia memang isometri. Tapi isometri, transformasi isometri dia ada 3. Translasi, pantulan, putaran. Sekarang ni antara translasi, pantulan dengan putaran, A tu transformasi yang mana? A tu transformasi yang mana? Kamu tengok ini. Kalau kamu perasan, objek dengan A ni, kamu nampak kan dia songsang sisi. Okay, dia songsang sisi. Dia songsang sisi maksudnya dia ada paksi pantulan dekat sini. Dia ada paksi pantulan dekat situ. So, objek ke A transformasinya adalah pantulan, bukan putaran. Ya Cun Siang? Kalau putaran dia berpusing. Macam yang ni objek ke A, dia pantul je dekat paksi pantulan ni, so dapat A. Okay, jadi transformasinya adalah pantulan sebab dia pantul di tengah-tengah macam tu. B bukan imej isometri kerana saiznya tidak sama. C bukan isometri kerana bentuk dan saiznya tidak sama. Okay. B ni bentuk sama tapi saiz tak sama. C semua pun tak sama. Bentuk tak sama, saiz pun tak sama. Okay. Next, kamu tengok muka surat berapa ni dekat buku teks kamu? 231 cikgu rasa. Muka surat 231 pula. Okay, kamu tengok tu. Rajah tu. Ada segi 4 purple, merah, oranye dan hijau. Okay, kamu perhatikan yang warna ungu tu.
Apakah imej yang kongruen di bawah suatu transformasi pantulan? Imej yang kongruen. Yang purple ni adalah objek, yang ungu ni adalah objek, yang kongruen tu yang mana satu? Yang merah ke, yang kuning, yang oranye ke, yang hijau? Apa ingat balik ciri kongruen tadi? Yang kuning, kongruen. Sun Siam jawab merah. Miss Una jawab apa? Purple, cikgu. Purple tu objek. Apakah yang kongruen dengan objek purple tu? Merah ke, kuning ke, hijau? Fahmin, jawapannya apa Fahmin? Kamu pilih yang mana? Miss Una kuning. Cikgu hijau, cikgu hijau. Hijau pula dah. Munis dengan Fahmi warna apa? Fahmi warna merah, Munis warna apa? Semua lah cikgu semua. Semua pandai yang. Adil lah, pilih semua adil. Munis, kamu pilih warna apa? Merah ke, kuning ke, hijau? Sekarang ada dua, Chun Siang dengan Fahmi merah, Miss Una dengan Wafi kuning. Munis apa nak pilih hijau pula? Munis, ada ke kat situ? Ke line dia tak okey? Hijau. Dan hijau. Okey, so sebenarnya macam cikgu bagi tahu sebelum ni, kalau kamu ingat balik, kongruen maksudnya image tu mempunyai bentuk dan saiz yang sama. Bentuk dan saiz yang sama. Kalau kamu tengok merah, kuning dengan hijau ni, mana bentuk yang sama dengan purple? Mana bentuk yang sama? Semua sama? Merah. Yang jelas nampak merah. Bentuk sama. Kemudian kita tengok saiz. Dah tentulah saiz merah yang sama. Hijau ni bentuk nampak sama tapi orientasi dia dah berbeza sikit. Dia dah sengit sikit. Yang kuning ni orientasi sama, bentuk sama tapi saiz tak sama. Dia kecil sikit. Okay. So, jawapan paling tepat adalah yang merah ni. Sebab bentuk dia sama, saiz dia pun sama. Okay. Transformasi isometrinya adalah pantulan. Okay. Objek kemerahan ni adalah pantulan. Dekat mana paksi pantulannya? Dekat tengah-tengah lah. Okay. So paksi pantulannya dekat tengah-tengah, dekat sini. Okay. Dekat situ paksi pantulannya. Saya ingat garis cikgu ni. Okay. Itu adalah yang hijau, garis hijau tu adalah paksi pantulan. Dekat sini tengah-tengah dia ni. So inilah transformasi isometri. Transformasi isometri bagi objek dan imej ni adalah pantulan. Okay. Kamu nak kenal transformasi isometri. Okay. Tadi kongruen bentuk dan saiz sama. Isometri adalah transformasi yang menghasilkan imej yang kongruen dengan objek. Itulah transformasi isometri. Okey, kita tengok aktiviti rangsangan minda. Sepatutnya kamu buat aktiviti berkumpulan. Tapi kita buatlah beramai-ramai. Semuanya kita ni satu kumpulan lah kiranya. Okey, tengok gambar rajah kat bawah tu. Okey, kita ada 4 bentuk kat sini. Bentuk Q, A, B dan C. Okey, Q ni adalah objeknya. A, B dan C tu kita bandingkan. Okey. So, kamu tengok antara A, B dengan C tu. Yang mana satukah yang kongruen dengan Q? Okay. Yang mana satukah yang kongruen dengan Q? Kongruen tadi apa? Bentuk dan saiz adalah sama. Kongruen maksudnya bentuk dan saiz tu sama. Ciri dia sama. Okay. Antara A, B dengan C, yang manakah kongruen dengan Q? Antara A, B dengan C, yang manakah kongruen dengan Q? Chance yang dah keluar. B, cikgu. Cikgu minta maaf bangun lambat cikgu. Tak apa, tak apa. Kita masih tak habis lagi dalam pertengahan lagi.
Okay, misalkan kita tengah tengok transformasi isometri ni, nak tengok yang kongruen. Ya, kongruen maksudnya tadi bentuk dan saiz dia sama. Antara A, B dengan C, yang manakah sama dengan Q? B, cikgu. Kan jelas nampak. Betul Miss Suna. Yang paling jelas nampak dekat sini B. Sama sebiji, bentuk dia sama, saiz dia pun sama dengan Q. Okay. Lepas tu kita cuba kenal pasti isometri yang memungkinkan kekongruenan pada imej tersebut. Isometri apa yang ada? Kalau imej A dan C bukan kongruen, adakah imej tu adalah suatu isometri? A dengan C tu tak sama kan, tak kongruen, jadi isometri ke tak? Bila dia tak kongruen, tak isometri lah Wafi. Sebab isometri tadi kan dia kena bentuk dan saiz sama. Bentuk dan saiz sama bermaksud kongruen. Kalau dia tak kongruen, dia tak isometri lah. Dia saling berkait. Objek itu dia mesti kongruen. Bila dah kongruen, baru dia jadi isometri. Jadi isometri. Dia mesti kongruen dan isometri itu datang sekali. Kalau dia tak isometri, maksudnya dia tak kongruen dah. Kalau dia kongruen, dia isometri. Itu kaitan dia. So di bawah satu isometri, macam ni, di bawah satu isometri, kamu tengok dalam buku teks kamu yang mana kuning tu. Okay. Besar sangat pula cikgu ni. Yang mana kuning tu. Di bawah satu isometri, mana nak tahu kan? Ini. Di bawah suatu isometri, objek dan imej adalah sama bentuk dan sama saiz. Okay. Sama bentuk dan sama saiz bermaksud kongruen. So isometri ialah transformasi yang imejnya kongruen dengan objek. Okay, Pak. Isometri adalah transformasi yang imejnya kongruen dengan objek. Dia mesti ada kongruen. Okay. Itu kaitan kongruen dengan isometri. Kongruen adalah sifat imej, isometri adalah transformasi yang kongruen. Saya bagi tahu itu transformasi ada banyak, tapi yang tingkatan 2 ni kamu belajar transformasi yang isometri saja, 3 tu. Translasi, pantulan dan putaran. Sebab tu kamu belajar 3 saja. Sebab 3-3 ni adalah transformasi isometri yang menghasilkan imej yang kongruen. Ya Wafi. Okey. Di hari ni sebenarnya cikgu nak kamu fahamkan transformasi isometri tu je apa. Okey. So kita tengok contoh yang last kali, contoh 25. Okey, ada rajah ni, ada bentuk A, bentuk B, bentuk C dan bentuk D. Objek A, B, C, D adalah kongruen, bermaksud apa? Apa yang sama? Kalau kongruen apa yang sama tadi? Kalau kongruen apa yang sama? Bentuk ke, saiz ke, orientasi? Cikgu tengok kamu ni macam pening je. Kalau kongruen yang sama adalah bentuk dan saiz. Jadi semua ni kan sama bentuk dan saiz dia. Jadi dia kan kongruen lah. So soalannya, nyatakan isometri yang memetakan. Isometri tadi yang cikgu bagi tahu tadi ada 3. Isometri yang cikgu bagi tahu tadi ada 3. Yang kamu belajar untuk tingkatan 2 ni. Mula-mula kamu belajar translasi. Kemudian kamu belajar pantulan. Yang ketiga kamu belajar putaran. Okay. So kamu pilih, nyatakan isometri yang memetakan daripada objek A ke objek B. A ke B. Nampak? A ke B ni dia berpusing sikit. Bila berpusing sikit dia bukan translasi.
Kalau translasi dia mesti tegak je, tak berubah. Okay. Jadi A ke B ni kalau kamu nak kata pantulan, nak letak paksi pantulan tu tak ada. Tak tahu nak letak dekat mana paksi pantulan. So dia bukan pantulan. Jadi yang tertinggal yang di akhir sekali adalah putaran. So kamu boleh nyatakan dekat sini, isometri yang memetakan objek A kepada objek B adalah putaran kat sini. Dia ada jawapan ni tapi cikgu saja tak mau letak lagi. Okey. Dekat sini yang memetakan dia adalah putaran. Boleh nampak ke putaran tu dekat mana? A ni dia pusing ke B. A ni dia pusing ke B. Okay. B. Objek A kepada objek C. A kepada C. Kamu tengok. A kepada C ni dia sama je. Bucu ni dekat bawah, yang sini pun dekat bawah. So bila dia sama je orientasi dia, bila sesuatu transformasi orientasi dia sama, dah tentu dia adalah translasi. Okay. Bila bucu dia bawah sama tak berubah, maksudnya dia adalah translasi. So dekat bawah ni translasi. Oh, sorry. So dekat bawah ni dia adalah translasi. Kamu ni senyap je ni. Boleh ke ni? So yang akhir sekali, objek A kepada objek D dah tentu nampak jelas, terang dan nyata. Ada paksi pantulan dekat situ. Ada paksi pantulan dekat sini. Okay. So dah tentunya adalah pantulan. So yang ini adalah pantulan. Habis semua cikgu jawab, hampa tak ada jawab pun. Okay. So memang jawapan kat dalam buku teks pun kamu dah nampak dah. Semua jawapan ni semua dah ada. Cuma cikgu nak kamu fahamkan kenapa dia pantulan, kenapa dia translasi, kenapa dia putaran. Okay, so hari ni boleh faham tak apa maksud transformasi isometri tu? Boleh faham tak kenapa kita belajar transformasi? Kenapa? Apa maksud transformasi isometri tu? Yang ni balik. Isometri transformasi yang 3 tu. Translasi, pantulan, putaran yang image-nya kongruen dengan objek. Okay. Isometri adalah transformasi. Kongruen adalah ciri-ciri bentuk dan saiz sama. Boleh beza tu? Isometri dan kongruen adik-beradik. Dia mesti tak boleh berpisah. Objek yang isometri maksudnya yang dia mengalami translasi, pantulan atau putaran, dia mesti kongruen. Okey, dia mesti kongruen iaitu bentuk dan saiz sama. Okey, boleh? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada? Dah tak ada cikgu. Nak bagi latihan lah. Kamu tengok, jom cuba 11.5 tu. Tengok, jom cuba 11.5. Boleh tengok? Boleh nampak? Okey, nampak tak? Jom cuba 11.5. Tak nampak cikgu. Nampak tak? Miss Una nampak? Nampak cikgu. Nampak? Yang lain nampak? Nampak cikgu, nampak cikgu. Nampak cikgu. Okay. So cikgu nak kita bincang dekat sini. Okey, tentukan sama ada setiap transformasi yang berikut ialah isometri atau bukan. Okey, yang A ni. Daripada atas ke bawah ni dia bergerak ni. Isometri ke bukan? Isometri ku. Bagus Mustaqim. Isometri sebab bentuk dia sama, saiz dia sama, iaitu dia kongruen. Okey, lepas tu ni adalah translasi. Okey, translasi. Okey, yang B, isometri atau bukan?
Bukan go, bukan. Bukan. Bagus Musakim, bukan. Bagus Wafi. Okey, Munis dengan Fahmi. Okey. Bukan, sebab apa bukan? Cuba bagi sebab. Sebab dia Sebab bukan. batulan. Sebab bentuk dia lain. Yang ini ekor dia tajam, yang ini ekor dia belang-belang. Kan? Bentuk dia lain. Betul. Pandai Wafi. C. Isometri ke bukan? Isometri. Isometrik. Isometri. Kamu tengok bentuk dan saiz dia sama, jadi isometri lah. Yang ini adalah transformasi jenis putaran. Dia berputar. Okey, dia bukan translasi sebab yang ni dia tak sama dia punya orientasi. Daripada terbalik jadi tegak. So ini adalah putaran. Okey, D. Isometri ke bukan? Isometrik cikgu. Bagus Misuna. Isometri. Isometri jenis apa yang ni? Putaran. Putaran go, putaran. Putaran ke? Putaran ke macam ni? Bukan. Silat. Bukan. Silap. Agak-agak apa? Translasi ke pantulan? Translasi cikgu. Translasi ke? Orientasi dia berubah. Betulan. Dia yang paling Betul, tepat adalah pantulan. Sebab kamu tengok objek ni dia jadi songsang sisi. Okey? Yang garis lurus ni dia jadi sebelah sana. Nampak dia pantul dekat tengah sini. Okey, dia pantul dekat tengah sini. Okey, so dia adalah transformasi isometri pantulan. Okey, tengok nombor 2. Tentukan sama ada transformasi berikut merupakan suatu isometri. Suatu pantulan diikuti suatu pantulan. Dia pantul, lepas tu dia pantul lagi sekali. Isometri ke tak? Isometrik cikgu. Isometri. Translasi isometri ke tak? Translasi. Translasi isometri jugalah. Sebab dia tak berubah pun. Bentuk dan saiz dia masih sama. Okey, putaran isometri ke tak? Putaran secara berturut-turut. Dia pusing lagi. Isometri ke tak? Isometri lah sebab dia putaran, dia tak ubah bentuk dengan saiz dia, tetap sama. Okey? So yang nombor 3 dalam raja di sebelah ABC ialah image bagi P. Okey, so P ni adalah objek. Nyatakan jenis transformasinya. Okey, so daripada P ke A. Daripada P ke A. Daripada P ke A, translasi ke pantulan ke putaran? P ke A. Translasi go. Bagus Mustakim. Munis, Bagus. Fahmi. Wafi Misuna. Nampak tak Bagus. translasi tu? P ke A tu adalah translasi. Okey, kemudian P ke B. Putaran ke pantulan? Putaran go, putaran. Putaran. Bagus. Siapa Wafi dengan Mustakim kan? Putaran. Okey, so Ya, saya. P ke C adalah Pantulan go. Nampak? Dah nampak dah. Nampak Bagus. pemahamannya tu? Okey, bagus. Bagus. Baguslah Wafi. Okey, nombor 4. Raja di sebelah menunjukkan beberapa bentuk. Nyatakan bentuk yang kongruen. Bentuk yang kongruen maksudnya bentuk dengan saiz yang sama, bentuk yang sama. Jadi yang ini kamu perhatikan betul-betul. Okey. Bukan kongruen.
Tengok mana satu yang kongruen. KL ke, LM ke, MN ke, KM ke, mana pasangan yang kongruen? Kamu tengok. K ni M. dia KM. M lego. M. KM. M. KM. M. Okay, KM lego. bagus. KM yang sama. Dengan L ni sama tak? Tak. Tak. Cacat Kalau you. kamu tengok. Sama ke tak ni? Macam sama je. L ni sama tak? Sama. Sama je ko. Sama. Dah, cuma dia berpusing kan? Okay. N ni sama ke tak? Tak ego, tak sama. Tak sama. Sama So, tak. tak sama. Tak sama. Kamu jawab Apa lah. bentuk yang kongruen K, L, M. Okey? Nanti tulis jawapan K, L, M. Okey, nombor 5. Dalam rajah di sebelah, segitiga ABC ialah imej bagi segitiga BCD di bawah suatu transformasi isometri. Hitung nilai X. Yang ini soalan dia gabung dengan bab sudut. Kamu dah belajar masa sekolah rendah dah. Masa tingkatan 1 dulu. Bila dia kata transformasi isometri, kamu dah letak dalam kepala. Oh, bila transformasi isometri maksudnya benda tu adalah sama. Objek dan imej adalah sama. So ABC dengan BCD adalah sama. Kalau dekat atas ni 15, dekat kuning ni 15, dekat pink ni pun sini adalah 15. Okay. Dekat atas ni 15, dekat sini pun 15. Kalau dekat sini 35, dekat sebelah kuning sini pun adalah 35. 35. Tapi dekat sini dia X ni adalah sudut dekat luar ni. So nak cari sudut dekat luar ni, kamu kena cari sudut yang di dalam ni. Okey, kamu kena cari sudut yang di dalam ni. So penyelesaiannya, apa yang kamu kena buat, kamu cari dulu sudut BCA. Okey, kamu cari dulu sudut BCA. Nak kamu buat jalan keluar sendiri kan nak cikgu tunjuk? Cikgu tunjuk. Lepas tu bila hampa nak buat? Tak tahulah. Jawapan tak hantar lagi kat cikgu. Siapa? Tu latihan cikgu bagi yang itu tak letak ni. Lupa. Dan lupa. Mana ni? Okey, cikgu stop yang ini. Cikgu buka kat PowerPoint balik. Okey, nampak tak ini? Yang PowerPoint cikgu tu nampak tak? Nampak cikgu. Nampak ke tak nampak? Nampak ego. Nampak ego. Nampak ego. Nampak ego. Kita nak cari sudut X tu, mula-mula kamu kena cari sudut BCA. Okey? Sudut BCA. Allah, ampun maaf. Sudut mana sudut juga sudut. Dia bukan semua sudut yang betul tu. Sudut yang betul tu dia straight kat bawah tu, tapi Kak Cikgu malas nak cari, diam pergi dah. Okey, so sudut BCA tu kamu nak cari dia, kamu ambil 180 darjah. Allah. Okey, 180 darjah. Pastikan ada darjah kat atas tu. Cikgu tak tulis sebab cikgu guna word sini. Malas cikgu nak carinya. Semua malas cikgu. Okey, kamu siapa tak tulis darjah tu siap dah. 180 darjah, kamu tolak dengan sini 15 darjah kamu dah tahu. Dan sekali lagi kamu tolak dekat bawah ni, sudut dekat A ni. 35 darjah. Okey, kamu tolak dia tu, gunalah kalkulator kamu. Dapat sama dengan 40, 50, 130 darjah. Okey, so dekat sudut BCA sini 130 darjah. Dekat sebelah pink ni pun 130 darjah.
Okay, so kalau kamu perhatikan sini adalah satu putaran lengkap. Sudut pada satu putaran lengkap berapa darjah? Sudut pada satu putaran lengkap berapa darjah? 180 ke 360? 360. 360 darjah. So seluruh ni Ya, adalah betul. 360 darjah. So kamu ambil 360 darjah, tolak dengan dekat sebelah oren ni BCA 103. Allah dengar dah. Ampun maaf. Okey, tolak 130 darjah, kemudian tolak lagi sekali 130 darjah. Sebab apa tolak dua kali? Sebab ni. Dekat oren satu, dekat pink satu. Ada dua. Okey? Barulah kamu boleh dapat nilai X 130, 130 tu 260 dapat 100. So X sama dengan 100. Selesai. Inilah jawapan yang cikgu nak kamu tulis nanti. Okay? So kita dah bincang jawapan. Cikgu nak kamu tulis jawapan kamu tu. Jawapan semua data kan cikgu dah bagi kan? Tulis jawapan kamu tu dalam buku L2 ataupun dalam kertas, snap dan hantar untuk cikgu rekod. Okay? Okay, so itu saja untuk kelas kita hari ni. Next class cikgu mungkin akan bagi latihan dan kita akan bincang latihan je lah. Okay? So kalau tak ada apa-apa kita boleh selesaikan di sini. Terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, Go. Bye. Terima kasih.